lagi. Hari ni 3 kan? Dah ni. Okey. Yes. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Oi, WhatsApp lah. Teman-teman. Baik, malam ini tuan-tuan, kita bersama-sama lagi dengan Tuan Firdaus Jailan, ahli strategi di sebalik brand ABS dan Ainun Muhammad. Jom. Selamat datang tuan. Terima kasih puan. Datang lagi. Baik tuan. Ini kos FBX ni. Katakanlah sekarang ni kita menjual e-book. Okey. Untuk dapat satu jualan, harga kos FBX kita yang kita tanggung RM10 tuan. Okey. Macam mana ya kita nak jual lebih banyak tapi kita nak turunkan kos tu jadi RM9, jadi RM8, jadi RM7. Itu macam mana? Jual yang sama ke? Jualan yang sama atau produk yang sama atau produk yang lain? Produk yang samalah tuan. Okey. Kalau macam guna FBX ni, pada waktu permulaan kita menjual sesuatu, tak kira lah e-book ke apa ke, biasanya kita akan buat beberapa test. Contohnya kita akan test audience, kita akan test headline, kita akan test gambar, kreatif, jadi copywriting. Jadi benda-benda ni semua kita akan test. Okay. Sampai bila masa kita dapat iklan yang perform ataupun yang bagi hasil, kita akan tiru iklan yang sama lebih kurang, tapi bezanya cuma mungkin pada gambar ataupun headline saja. Okey, itu nombor satu. Jadi untuk buat test ni dia memang makan kos, dan ada kalanya kosnya tu kadang-kadang lepas kita try 300-400 barulah kita boleh jumpa set-set iklan yang bagus. Jadi kos bila dalam permulaan tu memang kos akan jadi tinggi. Okey. Tapi dalam Facebook Ads ni dia ada satu features yang bukan ada satu feature, dia ada pelbagai features yang membolehkan kita buat retargeting. Kita boleh buat retargeting, kita boleh buat lookalike marketing, kita boleh buat satu lagi dipanggil conversion punya strategi tu, conversion punya tools dipanggil tu. So yang itu boleh bantu kita turunkan kos. Saya ambil contoh katalah dalam masa 1 bulan kita menjual e-book tu, jadi kita dapat jualan lebih kurang dalam 400 ke 500 orang, contohlah 500 jualan. Jadi kita boleh gunakan data yang ada itu, data nombor telefon ataupun email mereka tu, kita boleh gunakan sebagai custom audience. Custom audience ni kita masukkan maklumat-maklumat itu dalam Facebook, dalam Ads Manager bahagian audience, kemudian kita minta Facebook carikan yang lebih kurang sama perangainya. Jadi itu dipanggil lookalike audience. Kita gunakan custom audience itu untuk buat lookalike audience. Okey, jadi arahan lookalike audience ni kepada Facebook tu mudah saja. Arahan lookalike audience ni dia macam ni. Kita bagi arahan kepada Facebook. Facebook, aku nak engkau cari orang yang lebih kurang dengan 400 orang ni, perangainya tu. Jadi Facebook dia akan carikan lah. Jadi biasanya bila kita dah ada lookalike itu, kita hantar iklan pada bulan kedua tu, insya-Allah jualan akan lebih baik dan kos akan lebih mudah, lebih murah. Jadi tapi kita kena tahanlah period yang kita tempoh masa yang kita kena cari audience,
yang kita kena build up kita punya customer database tu. Itu semua kita kena tahan sekejap lah, dalam sebulan 2 bulan macam tu lah. Tapi macam kes kami pun kadang-kadang ada kes juga yang kami jual e-book tu setahun dah kami jual pun, tapi masih okey je. Sebab kita buat macam tu lah, setiap bulan, setiap masa kita akan look alike, kita akan update. Kemudian kalau kita guna website, kalau kita jual guna website, kita boleh guna pixel untuk exclude dan includekan audience. Sebagai contoh kita guna landing page. Okey, iklan kita bawa masuk ke landing page. Kemudian selepas dia masuk ke landing page tu, kita boleh exclude dia supaya dia tak nampak iklan yang kita guna tu lagi dah. Maknanya iklan tu tak jalan kat dia lagi dah. So duit untuk dia punya bahagian tu akan diberi kepada orang lain. Maksudnya iklan tu akan dihantar kepada orang lain. Jadi bila dia masuk dalam landing page, kita guna custom audience. Okey, kita guna custom audience. Kita hanya hantar kepada mereka yang pernah melawat landing page itu sahaja. Jadi bila kita buat begitu, kos kita lebih efisien dan kita punya kos menjual tu akan lebih rendah kerana pembeli yang masuk ke dalam landing page tu dah ada maklumat awal dan kita hanya perlu tambah keyakinan dia sahaja. Macam tu. Itu antara cara lah macam mana kos tu boleh rendah dengan FB Ads kalau kita buat. Jadi Tuan sudah terangkan dua taktikal bagaimana menurunkan kos. Yang pertama, kita gunakan fitur-fitur ciri-ciri dalam Facebook Ads tu sendiri. Ada ciri look alike. Yang kedua, kita gunakan landing page. Baik, apa lagi cara lain Tuan yang boleh menurunkan kos FB Ads kita? Kalau kita nak turunkan kos FB Ads kita ni, biasanya kita kena selalu buat iklan lah. Kita kena selalu cari winning ad set lah. Winning ad set, maksudnya kat sini kita kena selalu banyak buat test, split test iklan-iklan. Ada orang dia memang akan spend masa dia 2-3 jam untuk buat split test. Kadang-kadang sampai 20-30 iklan. Buat split test sampai 20-30 iklan? Ya, betul. Tapi apa strategi di sebalik menggunakan begitu banyak iklan? Biasanya kalau satu headline berubah, kalau kita nak pakai 10 headline, dah jadi 10 iklan. Kemudian kalau kata setiap headline tu kita nak pakai 3 image berbeza, dah jadi 30. Dah jadi 30. Ya, jadi kat situlah dia akan jadi banyak. Jadi tujuannya simple je, kita nak cepat dapatkan iklan yang profitable. Maksudnya kalau kata kita, dalam bahasa mudah, iklan yang jalan lah. Iklan yang jalan, yang menguntungkan. Yang menguntungkan, yang memang boleh bawa masuk sale. Betul. Yang boleh bawa masuk sale. Sebabnya setiap kali kita menjual di Facebook ni, kita ada threshold berapa yang kita boleh spend. Kalau kata kita dah tetapkan kita punya cost FB ad kita mesti di bawah RM30. Jadi kita tak boleh tunggu sampai duit iklan tu jadi RM26, RM27 baru kita nak buat test. Katalah kita punya threshold RM30. So kalau kata duit iklan tu dah sampai, kos tu dah pergi ke RM20, kita dah mesti kena standby kos iklan yang baru. Kalau tidak, nanti kita punya iklan kos dia naik, kita tak sempat dapat iklan baru yang bagus, kita akan tanggung kos iklan yang tinggi. Itu kerja-kerja yang marketer buat lah. Macam owner business, dia hanya perlu dia hanya perlu bagi guide berapa banyak yang sepatutnya kita spend, berapa banyak yang sepatutnya marketer spend untuk produk dia. Itu owner business punya kerja. Marketer punya kerja marketer punya kerja, dia kena make sure yang cost itu tidak melebihi apa yang owner business ataupun founder tu suruh dia pakai lah. Lazimnya Tuan, founder ni, ini nak minta nasihat Tuan jugalah ya. Founder ni lazimnya
berapa jumlah yang dia patut berilah, RM30 ke RM20 ke Dia bergantung- untuk kos iklan? Dia bergantung kepada produk puan. Dia bergantung kepada produk. Ada produk yang memang kos iklannya murah sebab produknya tu iklannya tu dah dibantu oleh marketing yang lain. Bukan hanya FB Ads saja. Contohnya memang dah masuk TV. Dah kena pada audience yang betul. Okey, tinggal lagi kita nak buat FB Ads ni sebagai awareness tambahan saja. Itu boleh. Itu memang boleh rendah. Itu kalau kata rendah pun dia tengok kepada margin juga. Dia tengok kepada macam biasa yang kami buat adalah kami akan tanya kepada owner business, kos produk berapa, kemudian berapa harga jualan, kemudian kita kena tanya kepada owner tu berapa yang dikatakan untung. Maksudnya kat situ, kalau contohnya produk harga RM120, produk harga RM120, tapi kos dia RM80. Kos buat produk Kos tu buat produk RM80. RM80. Contohlah kan. Jadi kalau nak pakai FB ad, dia tak sustainable. Sebabnya kita takut kalau harga produk RM80, kalau kata kos jualan RM30 pun dah RM110. Jadi dia dapat untung kasar RM10 saja. RM10 tu belum tentu lagi untung boleh cover dia punya cost operational dan sebagainya. Jadi untuk produk-produk macam tu kita tak nasihatkan untuk jual satu. Kita nasihatkan untuk jual package atau combo supaya purchase value tu tinggi. Jadi dia boleh cover iklan dia, kos iklan dia. Tapi kalau katalah kos produk dia tu cantik kan, mid range, contohnya kos RM30, RM40, jual RM120. Dia ada margin lagi RM40. Contohnya kalau RM40 tanpa dengan jualan RM80, untung kasar RM40. Yang itu kalau dia nak letak sebagai RM40 tu sebagai threshold, boleh juga. Yang tuan kata threshold tu Melayunya apa tuan? Macam mana? Tapi tak apalah, tuan terangkan je lah apalah bendanya yang Okey. tuan sebut threshold tu. Kalau shilling tinggi tak shilling? Threshold ni macam berapa jumlah maksimum yang kita boleh spend guna untuk satu produk tu. Untuk menjual satu produk tu. Kalau kita dah tetapkan RM40 yang kita nak spend, kita mesti spend bawah RM40. RM40 ke atas tu iklan tu dah rugi. Contohnya lepas RM40, lepas kita spend RM51, baru kita dapat satu jualan. Maknanya kita dah rugi RM11. Jadi sebagai marketer, sebagai marketer, kita mesti pastikan jualan tu, kos jualan tu di bawah RM40. Kalau tidak, kita dah merugikan kita punya klien. So macam mana nak dapatkan kos tu? Itu yang kita kena buat. Macam kita cakap tadi, kita kena buat split test banyak, kita kena buat new ad set banyak, kita kena banyak test. Maknanya ada certain portion, maknanya kalau kata daripada RM40 threshold yang diberikan tu, kita spend RM30 untuk buat jualan, RM10 untuk buat test. Macam tu. Dia technical buat. Dia technical. Yang dikatakan split test tu tuan, kena buat ke split test ni? Wajib. Split test ni wajib buat. Kenapa kena buat tu tuan? Apa faktor tu yang menyebabkan wajib kita buat split test tu? Apa faktor-faktornya? Dia sebab audience dalam Facebook ni pelbagai. Satu lagi, keperluan setiap orang tu berbeza-beza. Contohnya macam Tuan Aiman cakap kan, tadi pagi tengah hari kan dia cakap, ada orang kena gaut tapi solat dia okey. Dia ada masalah dia bila dia bangun tidur, mengesot-esot. Jadi headline dah kena berbeza. Ada orang dia kena gaut, dia bangun tidur dia okey, tapi bila dia nak pergi kerja, dia pijak tangga, dia tak boleh nak naik. Jadi headline tu dah berbeza. Jadi gambar pun berbeza. Jadi kita kena cuba dapatkan sebanyak mungkin iklan yang kena dengan prospek kita, dengan kita punya audience, pain dia, supaya kita boleh hantar mesej kepada dia bahawa produk kita boleh selesaikan masalah dia. Sama juga macam servis, macam kami kan, kami buat servis. Orang yang kedai makan masalah dia lain, orang yang kedai servis kereta lain, orang yang buat klinik lain. Jadi Kedai dobi lain, lain, spa lain. ya. Jadi iklan-iklan dia tak sama.
Bila kita letak satu iklan untuk semua orang, dia macam produk 1001 kebaikan lah. Pening lah orang kan. Macam mana kita nak cakap ni kan? Satu produk boleh darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, buah pinggang, kolesterol semua turun. Memang tak boleh lah, susah nak jual. So, bermakna untuk menjual satu produk ubat gout, ubat pelega gout, kita perlu beberapa iklan. Kita perlu buat beberapa iklan, ya, betul. Memang kita kena buat beberapa iklan dan kena sentiasa buat iklan. Ada iklan, ada marketer yang dia, kalau dia dah buat iklan tu dan iklan tu perform, maksudnya dia di bawah threshold yang ditetapkan, biasa dia tak buat iklan dah. Dia akan biarkan dulu sampai, kalau kata threshold RM40, dia akan letak RM35 ni maksimum lah aku akan biarkan. Lepas kalau naik je 35, aku akan mula buat split test baru. Pun ada kat macam tu. Macam saya akan tunggu yang macam itulah. Tunggu macam tu. Tapi ada marketer yang dia suka nak buat split test sebab dia nak try kan. Dia seronok buat benda tu kan. Jadi dia pun boleh buat. So tu pun tak salah juga. Apabila kita buat banyak split test, adakah itu akan menaikkan kos periklanan kita? Itu bergantung kepada cara marketer tu handle cost tu. Macam saya cakap tadi awal, kalau kata marketer tu dah letakkan threshold, klien dah letakkan threshold RM40. Okay, so klien sampai kat marketer nak spend RM30 untuk memang buat jualan, RM10 untuk split test. Jadi kos tak naik lah, dia tetap RM40. Tapi kalau marketer cakap saya perlukan kos tambahan untuk buat split test, RM40 ni saya nak dump terus untuk buat sales campaign. So ada kos tambahan kat situ, kos naik sikit lah. Jadi benda ni terpulang kepada marketer, macam mana marketer tu nak urus bajet yang diberikan tu. Ulang lagi sekali tuan, apabila kita buat split test tu, apa yang ditest? Biasanya kita akan test audience, kita akan test headline, kita akan test interest, kemudian kita akan test kreatif. Contoh kreatif ni, kadang-kadang kita pakai video, kadang-kadang kita pakai gambar. Kita nak test yang mana satu lebih convert, engage dengan klien, dengan prospek. So ada banyak benda lah yang kita akan test. Dan kalau kata untuk test ni, biasanya kita ambil masa seminggu ke 2 minggu lah untuk test. Untuk mengetes untuk test iklan yang mana yang menghasilkan jualan dalam masa seminggu atau 2 minggu. Ya, tapi seminggu 2 minggu tu bukanlah kata kita cakap kita test langsung tak ada sale ke apa ke. Tapi kita nak tengok iklan-iklan yang perform, yang membawa masuk lebih banyak revenue tu yang mana satu dalam masa 2 minggu tu. Sale tu insya-Allah memang akan ada, setiap masa memang akan ada, selagi mana iklan tu kita dah jalankan, akan ada. Bezanya ada sama ada iklan tu dia menguntungkan atau merugikan saja. So kalau iklan tu menguntungkan, biasanya kita akan duplicate iklan yang sama tu. Mungkin kita akan ubah headline, mungkin kita akan ubah gambar dan sikit-sikit macam tu lah. Tapi kalau kata iklan tu merugikan, kita akan tutup dan kita akan ubah iklan, kita akan buang terus iklan tu lah. Kita akan pakai dah iklan tu. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada cara bagaimana kita boleh turunkan kos iklan kita. Ada cara, tetapi cara-cara ini adalah cara-cara yang sangat teknikal. Ya. Sangat teknikal. Teknikal dan taktikal. Dan taktikal juga. Ini adalah kemahiran yang ada pada marketer yang kita ambil. Ya, betul. Marketer yang kita ambil. Tukang iklan kita tu. Yeah. Tukang iklan kita tu. Jadi dengan mengambil tukang iklan yang betul, mereka akan dapat bantu turunkan kos iklan kita. Ya, insya-Allah boleh bantu. Sebab biasanya macam kami sendiri pun yang buat produk, jual produk pun kan, kami biasanya kalau kami rasa produk tu kami tak boleh jual, kami akan cakap terang dengan klien. Kata macam masa split test tu, kita dah buat tapi kita tak dapat result yang klien nak, kita akan cakap terang lah.
Kami rasa tuan kena cari orang lain lah. Kami dah buat ni untuk 2 minggu dan kami tak nampak cara macam mana kami nak buat. Kadang-kadang produk tu kita baru masa meeting pun kita dah nampak dah. Oh, ini tak boleh jalan pakai ads. Sebab banyak faktor kan. Dia punya persaingan, lepas tu cost dia tinggi, lepas tu macam mana nak distribute dan sebagainya. Banyak-banyak benda tu kita tahulah benda ni tak sesuai pakai FB ads. Sebab kadang-kadang klien ataupun founder ni dia tak faham fungsi FB ad ni, yang mana dia nak pakai, untuk apa. Dia tak faham yang itu. Sebab FB ad ni dia banyak fungsi puan. Dia bukan ada satu fungsi, dua fungsi saja. Dia banyak fungsi dia. Yang mana satu kita nak pakai untuk bisnes kita. Kalau contoh macam orang yang buka kedai, dia tak pakai conversion tu, dia tak pakai. Dia pakai store traffic, dia pakai reach. Dua tu saja dia pakai. Jadi kalau dia sendiri pun tak faham apa yang dia nak, susahlah kita nak tolong dia. Baik, dalam kes ini nak minta nasihat tuan lah sebelum kita akhiri sesi kita malam ni. Dalam kes bodoh bisnes, bermakna ada founder dah terbuat produk dan sekarang baru dia nak cuba FB Ads. Apa nasihat tuan? Kalau dah terbuat produk lah, ni cerita ni pening kita nak jawab ni. Tapi kena tahu jawab jugalah kan. Kalau dah terbuat ni, saya nasihatkan secepat mungkin habiskan produk itu, habiskan produk itu, guna FB ad ke apa ke. Tak payahlah fikir pasal berapa untung boleh dapat, janji balik modal pun okey lah kalau dah terbuat. Sebabnya bila kita dah terbuat ni dan kita perasan produk yang kita buat tu memang tak datangkan untung ataupun terlampau persaingan dia terlampau sengit, biasanya kalau semakin lama kita simpan produk tu, semakinlah produk tu outdated, habis trend, langsung tak terjual. Jadi kalau tanya saya, kalau produk-produk yang dah terbuat tu, kalau ada saki-baki duit tu, buatlah FB ad untuk jual, carilah cara-cara yang boleh jual dengan murah ataupun jual pakai FB ad, dan duit tu jangan dipakai, dipusing lagi untuk jual barang-barang tu sampai dapat cash tu balik. Kata orang cut your losses lah. Cut your losses. Kurangkan kerugian saja. Lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitulah. Sebabnya banyak founder-founder ni dia ada duit untuk buat produk, tapi dia tak ada duit untuk buat marketing. Duit dia habis dia buat produk. Itulah dia. Dia sudah terbuat produk. Sama macam orang-orang yang buka, kebanyakan owner-owner kedai-kedai makan yang buka kedai makan, dia dah habis duit dah buat renovation, buat itu, buat ini, sampai dia tak ada duit nak buat marketing. Dan kalau kata dia nak buat marketing pun, dia akan cari cara yang paling murah dan tak efektif. Itulah antara perkara yang biasa saya jumpa lah. Bila kita tanya berapa bajet marketing, sebulan 1,000, sebulan 2,000, tapi nak sale berapa? Nak sale 100,000, 200,000. Mana mahu kan? Jadi benda ni dia kena ketawa juga tuan. Ini cerita benar ni. Cerita betul. Kita pun pernah bodoh-bodoh. Betul. Ini bukan cerita orang lain ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini cerita kita semua orang. Pernah mengalami, sudah terbuat produk, sudah terkeluar duit. Duit. Macam saya pun dah juga kan, keluar 30,000 beli mesin apa semua kan. Tapi benda tu pada saya kita sama-sama belajar lah. Cuma macam kalau puan tanya tu macam mana nak guna FB ad untuk buat jual produk ni, pada saya semua produk boleh dijual dengan FB ad. Cumanya menguntungkan atau tidak sahaja. Macam produk kami, macam contohnya produk yang kami jual, contoh servis kami kan. Servis kami bermula daripada RM700. Kalau klien tu punya kos nak dapatkan klien tu RM100 dapat satu klien, kami masih okey lagi. Tapi ada produk kos dia naik sikit, dia dah rugi. Itu antara perkara yang memang founder kena betul-betul tengok kos untuk mendapatkan jualan tu berapa ringgit, dan baru dia boleh tahu berapa banyak kos threshold yang letak untuk dia punya produk tu. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah untuk malam ini semacam perbualan di mana tuan-tuan dapat gambaran lah. Dapat gambaran lah
mengapa perlu buat split test, mengapa kita kena ada bajet untuk split test, Ya. berapa lama split test perlu dibuat sebelum akhirnya kita dapat iklan yang mampu menghasilkan jualan. Menghasilkan keuntungan. Menghasilkan keuntungan. Jualan dah tentu boleh, tapi ya, untung belum tahu. Betul puan. Inilah perkara dilema. Jual dah jual tapi belum tentu untung. Betul. Itu yang itu kita cerita lain lah. lain lah ya. Baik, sekianlah saja tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.